Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Berjumpa kita pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Untuk kali yang pertama, setelah beberapa tahun saya meninggalkan kamu. Oke, kita berjumpa juga lagi. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang pendidikan seni visual. Seperti yang kamu sudah belajar sebenarnya. Apa lagi mau? Oke. Yang pertama ialah pendidikan seni visual SPM Sejarah Pelajaran Malaysia terdapat tiga kertas. Yang pertama kertas 1, kedua kertas 2, ketiga kertas 3. Oke, yang pertama kertas 1 semasa exam nanti jawapan aneka pilihan ABC. Oke, jawab selama lebih kurang 1 jam 30 minit lebih kurang lah. Saya ingat lupa. Soalannya terdiri pada yang telah kamu baca tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4 5. Baca ya buku nota, buku teks. Oke, nota-nota yang saya sudah bagi itu, saya sudah pun kepilkan bersama. Kertas 1, kertas 2 lukisan, melukis. Oke, melukis dan mengecat. Mengecat artinya mewarna lah. Oke, siapa yang melukis, lukis, siapa yang warna. Oke, dia akan ada tajuk tadi, itu pun lukis pada masa exam, pada waktu peperiksaan nanti. Ikut jadual lah. Kertas 3 ni penting. Kenapa? Kalau kamu tidak hantar, kamu tidak buat, kamu tidak mau join, tidak mau hantar, dikira tidak hadir walaupun kamu pergi masuk exam peperiksaan. Kamu ambil kertas 1, kertas 2, tidak hantar folio, kira tidak hadir, tiada markah X-Men. Okey, boleh faham? Boleh faham. Kertas, okey, mati pula. Okey, kertas 3, okey, kertas 1, kertas 2, okey, senang ya. Okey, kertas 3 ni terdapat dua bahagian. Yang pertama ialah folio. Folio bersaiz kertas lukisan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah produk dan karya kamu lah. Produk dan karya. 2. Okey. Sama ada kamu hantar folio atau produk, mesti hantar dua-dua. Mesti buat dua-dua. Hantar produk saja, tiada folio, die. Hantar folio saja, tiada produk, pun tidak markah. Saya kasih tidak markah lah. Kira tidak hadir lah. Apa boleh buat lah. Kalau kamu malas, saya boleh buat. Okey. So, tidak payah tengok muka saya lah. Okay. So, kita pergi kepada soalan. Hari ini kita tentang folio. Folio. Mungkin sudah diterangkan oleh Cikgu Asmat. Cikgu kamu yang sebelum ni. Okey, ini sudah kamu dapat ni. Saya ulang saja lagi. Ada pula yang anda tahu lagi, apa yang belum buat lagi dan sebagainya. Okey. Yang nombor 1 tu kamu sudah baca kan? Calon SPM yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual wajib melaksanakan kerja kursus ini. Calon yang tidak melaksanakan kerja kursus ini dianggap tidak hadir bagi pelajaran PSB. Saya sudah cakap. Kajian ini bermula Februari hingga Julai. Sepatutnya hantar pada hari bulan ini 31 Julai sudah 31 Ogos sudah hantar markah. Tapi kamu satu pun belum siap. Mesti ditulis dengan tangan. Ini kamu sudah pandai baca, kamu boleh baca semua di SPM sudah. Okey, ada 4 soalan. Soalan yang pertama ialah membuat hiasan dinding di lobi utama resort. Okey. Resort kata resort. Tempat orang cuti-cuti itu. Besar dia ialah 120 cm. 1 meter 20 cm. 1 meter tu satu depa, 60 cm setengah depa. Saya punya depa lah, kamu punya depa anda tahulah. Okey, mungkin sampailah kan. Okey. Macam pembaris panjang tu yang selalu rutan kamu baru kau tahu tu. Gambar dia kehidupan nelayan. Kalau tengok ni memang senang buat dia punya produk karya. Tapi folio itu macam mana buat? Itu yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Saya akan bagi contoh lah. Saya sudah bagi contoh tapi kamu tidak mau tengok. Okey. Kemudian soalan kedua ialah sebuah syarikat makanan tradisional. Makanan tradisional kita apa? Kalupis, ambuyat, apa lagi? Apalah saja makanan, kuih tradisional kah, nasi, apakah? Okey. Rekaan kotaknya. Pada kotak pembungkusan makanan sedia ada bagi pasaran antarabangsa lah. Kalau pasaran antarabangsa mestilah untuk jual kena ada bahasa Inggeris lah kan. Okey. Kaji dan hasilkan satu rekaan grafik kotak dia. Di luar kotak dia tu. Apa dia punya lukisan? Okey, dia punya
Saiz kotak ialah 30 cm, tinggi 30 cm, 30 cm, 30 cm, 15. Okey, tinggi randa melintang. Tinggi, lebar, tinggi dan besar. Okey, teknik bebas dan bersesuaian. Yang ketiga ialah syarikat perabot, hasilkan kerusi santai pelbagai guna. Siapa yang membuat kerusi ni? Boleh lagi. Ini senang untuk buat dia punya folio, rekaan, tapi buat karyanya pula susah. Mau pakai apa bahan dia tu? Pakai besi. Okey. Yang keempat ialah paling senang. 1 dan 4 ini lukis saja. Okey, pertandingan seni lukis untuk bakat muda akan diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Kajian hasilkan satu catan minyak, okey, cat minyak yang bersaiz 40 kali 50 cm. Anda dikehendaki memilih satu aliran dan gaya pelukis tempatan. Gaya aliran atau gaya pelukis tempatan atau antarabangsa. Salah satunya ialah Cubisme. Contohnya Cubisme, aliran-aliran banyaklah, aliran Expressionisme, Realisme dan sebagainya lah. Kamu boleh baca dalam buku teks dan buku nota yang sudah bagi itulah. Okey. Okey, 6 minit sudah. Okey. Bebas mengikut kajian tapi catan minyak. Ada cat minyak di rumah? Ada. Lepas tu cara-cara itu guna pisau, lens oil, pencair, okey, glazing dan sebagainya, teknik-teknik yang perlu diwujud. Ya. Yang pentingnya ialah ini 1 hingga 4 soalan yang 4 ya. Biasa 6 soalan. Tahun ni 4 saja. Okey, senang. Okey, yang pentingnya ialah 4 ini. 4 ini. Pewujudan idea, macam mana idea wujud, pengolahan idea, macam mana kita idea subjek itu kita olah, kemudian kita teroka idea tu, kita tukar macam mana, pandangan sisi, pandangan atas, pandangan bawah. Okey, penghasilan karya dan produk. Ini yang keempat ini ialah produk itulah sendiri, bukannya kajian, memang produk tu. Okey, kamu faham atau tidak? Setakat ini sudah 7 minit. So, kita tengok contoh. Sebelum saya pergi kepada itu, kita pergi tengok contoh ya. Contoh folio. Apakah rupa folio? Ini adalah rupa folio. Saya sudah kasih bah. Tinggal kamu tengok saja gambar. Tapi saya tengok macam tidak semua tengok kan. Kajian rekaan sudah ada lancana sekolah. Ini kalau kamu mau print lah. Kalau tidak mau print, tulis tangan pun boleh juga. Tapi pastikan tulisan lawalah, anda bidah. Ini dia. Okey, ketulinan dia hasil kerja calon. Okey. Ini muka surat depan, kepingan pertama. Ini dia punya siring-siring ni, semua dia punya kertas tu saya dibakar-bakar sikit tampal. Yang lain siring tu dia punya hiasan-hiasan. Ada penghargaan kan, folio mesti ada penghargaan kepada siapa. Cikgu Asmat tulis sana, jangan tulis nama saya. Pengatua dan sebagainya. Ini ada dia punya isi kandungan. Tajuknya koleksi gambar subjek, koleksi gambar pelbagai subjek. Okey, koleksi gambar dan sebagainya. Bacalah, kamu ada sudah bacaan tu. Okey, kemudian di sini kamu letaklah. Okey, bab 1, pewujudan idea. Inilah pewujudan idea dia, koleksi gambar-gambar subjek. Kalau kamu pilih makanan tradisional, letak makanan tradisional. Kalau pilih kotak, jenis-jenis kotak, jenis-jenis pembungkusan. Letak semua gambar. Gunting dari majalah, dari surat khabar, tampal saja. Itu senang itu. Okey, kalau mau cari perabot, jenis-jenis kerusi, tampal dia. Sini pun muka surat kedua, tampal saja. Apa susah. Okey, kalau catatan batik, letak kain batik. Karat tu kain batik mamamu, tampal saja. Okey. Tapi nanti kena tanya, kenapa kau gunting? Kau diam-diam saja. Ini contoh-contoh subjek lah. Subjeknya, subjek banyak betul contohnya ni. Letaklah 2-3 kaping. Okay, dia ada flora fauna. Siapa yang buat ni? Kena letak ikan ke atau yang nelayan tadi kan, batik tu kan. Ya, subjek dia ialah nelayan kan. Nelayan ada ikan, perahu, apa lagi? Nelayan tu macam mana rupa dia, laut, tepi laut. Lepas itu pokok kelapa, air laut dan sebagainya lah. Ikan, temanu, ikan berisi. Jenis pembungkusan tadi kan, kotak-kotak jenis, contohlah. Ada. Okey, ini pelbagai warna, pelbagai benda yang sama tapi warna yang berbeza dan rupa yang berbeza kegunaan. Okey, kemudian kita pergi kepada pengolahan idea. Pengolahan idea yang kedua tu ialah
lukisan reality, yang tadi tu kita tampal-tampal gambar, sekarang kita lukis yang sebenar-benarnya. Daripada gambar tu kita pilih satu. Okey, setelah dipilih dari koleksi subjek di bab 1, mana satu kamu bikin, ini kamu buat. Saya dah ada idea. Idea saya ada 3 bentuk dia. Okey. Kemudian kamu pilih subjek, gambarnya apa? Subjek dia gambar yang mau dikasih letak di atas kamu punya produk. Ini pun saya mau letak jirafah di produk saya. Ini corak ni, flora saya mau letak. Okey, kita lukis. Saya ada 3 pilihan, saya kena pilih salah satu. Okey, saya ada banyak. Ini olahan idea ni, dia olah idea. Nak mau bulat kah, yang ini kah? Mau bulat kah? Mau kepala jirafah saya kah? Mau kaki kah saja? Mau jirafah 4 segi kah? Dia olahan dia. Daripada 4 ni nanti dia akan pilih satu. Ini corak ini. Tengok. Dia kasih 4 corak, jadi dia akan pilih salah satu lah. Ini mereka letak dia macam mana dia mau letak. Letak 4 segi begini, gini atau begini. Okey, ini kah sisik ni. Saya tiada pen. Jadi saya sorok-sorok gitu. Okey, semua tu saya sudah kasih. Okey. Ini dia punya reka letak. Macam mana dia mau letak dia bahan dia? Mau 4 segi begitu kah ataupun mau zigzag ke begini kah? Batak. Okey, boleh juga. Okey. Ataupun sisik ikan di sini. Corak di mana dia reka letak ni panggil reka letak. Okey. Okey, boleh kamu tengok sana. Okey, sudah. Kemudian ini adalah bukaan. Kalau kotak tu ini bukaan dia. Okey, ini yang akan dilukis di atas dia punya produk. Okey. Produk sudah terpilih ni, tinggal rekaan dia saja. Okey. Contoh. Kemudian contoh juga rekan. Okey. Okey, ini adalah bahagian yang lain. Okey, kajian warna ini okey, penerokan idea. Okey, penerokan idea kamu kena lukis dia punya alat dan bahan yang digunakan. Okey. Kemudian kajian teknik. Tadi kajian teknik, ini kajian warna ni. Warna apa yang sesuai untuk kamu? Kena ada 2-3 jenis kajian warna. Ini warna yang ini cantik tak? Kita cuba warna ini macam mana? Hitam. Kalau warna macam gini apa? Macam mana hati kamu? Boleh terpikat? Begini boleh? Okey, daripada 2-3 kajian warna kamu boleh pilih salah satu. Bila sudah ada banyak pilihan baru kamu ada timbul idea. Oh, macam begini ya. Kalau aku letak begini macam gini. Alah, wah. Okay. Kamu kena cuba ni dalam masa 2 minggu boleh siapkan ni. Okey. Okey, kemudian ini sudah. Bila sudah siap, ini kamu sudah siap ialah dia punya lukisan reality sudah. Inilah yang akan kamu bikin nanti yang betul-betulnya. Okey. Ini adalah bahan-bahannya. Ini di penerokan idea masih, alat dan bahan yang digunakan. Itulah kegunaan dia barang tu. Okey. Begitulah rupa dia. Okey, ini adalah alat dan bahan yang kamu gunakan, gam lah, apalah, buancu lah, pisau dan sebagainya, kotak, gunting dan sebagainya, alat lukisan bahan. Ini semua ada ni, mesti dilukis juga. Spray, walaupun bentuk spray bukan begitu. Okey, ini adalah penghasilan karya yang keempat tadi ya. Penghasilan karya produk maujud. Proses dia pun kena. Proses motong, menampal, mengira, dan mewarna, menyukat dan sebagainya. Okey, menggunting, menggam, semua kena lukis tangan. Dah boleh ambil gambar. Kamu boleh ambil gambar tapi lukis semula. Okey. Kemudian, sekian terima kasih. Barulah yang last kali itu ada gambar yang sebenar-benarnya. Kamu ambil gambar tampal sana. Yang sudah siap lah. Okey, kamu lukis gambar tu. Okey. Dan yang keempat tu juga, salah satu ya, kamu perlu letakkan ialah ilustrasi persembahan. Iaitu, di mana kamu letak barang tu. Sama ada di atas rak, di atas kedai, depan kedai, di dalam rak, di atas meja, kalau batik tu di atas pintu, tepi tingkap, kamu kena letak. Okey. Ilustrasi dia. Okey, gambaran yang sudah siap lah. Okey, dia cakap sekian terima kasih satu. Dan yang ini adalah folio. Produk dia tak tunjuk lah. Produk dia yang dah siap tu kan. Okey, boleh faham ni? Boleh faham ah? Okey, so ini pun sama. Tengok sikit apa dia dalam ni ya. Tambah ni.
Oke. Oke, ini adalah contoh untuk 2021 nih, 2021. Tinggal baca aja, apa masalah kamu tidak mau baca nih. Bebas. Oke, bersesuaian 30 cm, lebar, tinggi 30 cm. Oke, tinggi 30 cm, lebar pun 30 cm. Kenipisan itu, ketebalan dia 15 cm. Oke. Oke, ini adalah frame untuk setiap keping kertas kamu tuh. Kertas untuk folio tuh. Di tengah-tengah ni kamu letaklah gambar kamu kan. Apa kan? Tampal ke apakah lukis. Tapi di atasnya mesti ada nama, nombor kad pengenalan, nombor angka giliran, kod mata pelajaran, nombor soalan dan tanda tangan guru di setiap keping. Setiap keping. Oke. Ini untuk binding nih, supaya itu dikasih jauh sedikit. Untuk kasih, kalau kamu mau binding siring boleh, binding atas boleh, binding atas. Tapi ini kasihkan turun lah nama nih. Kalau mau sana binding tepi lah. Kulit keras F4. Oke. Oke. Selain daripada yang folio tuh, folio lama tuh yang tadi tuh, kamu kena ada ini kamu bacalah. Bab 1 isu dan permasalahan, kenapa mau buat ini kotak? Kena buat gitulah, tulis tangan. Kemudian sumber ilham, apa yang diperlukan, ciri-ciri dia, kenapa, warna apa digunakan, kamu tulis sikit. Warna biru kerana saya suka biru, bukan. Warna biru kerana itu menunjukkan makanan yang okey, begitu. Okey. Kajian maklumat, desain kotak, okey. Logo, kajian huruf, logo pun perlu kalau kotak tu. Kalau batik tak payahlah, kalau produk perabot tak payahlah, dan catatan tak payah. Ini logo ni perlulah, logo syarikat ni kena buatlah sikit-sikit. Kenapa pilih tulisan itu? Okey, banyak pula kerja. Sebab itu diberikan soalan ini sudah daripada Februari. Kamu takkan boleh buat dalam masa 2 minggu. Okey, itulah masalahnya sekarang ya. Sekarang ada berapa orang dalam grup kita? Ada Akila Mira, Nur Azlina, Alia, Syakira, Zaid. Si Zaid ni pun ada recently ni. Isma, tak tahu siapa Isma, Adriana, Ifa, Denish, Nels, Muta. Siapa Muta? Okey, ini adalah ahli geng-geng kita yang insyaAllah saya harap kamu buatlah. Okey. So anak-anak, mulai daripada hari ini kamu mula dengan azam. Hari ini saya cari gambar subjek produk. Okey, kamu buat apa tadi? Mau buat batik, cari gambar jenis-jenis batik, cari gambar nelayan untuk ditampal dulu. Itu dulu. Langkah pertama ialah cari gambar, gunting dan tampal di atas. Bila sudah ada, itulah permulaan. Memulakan sesuatu adalah susah, tapi saya sudah kasih tahu kamu apa yang perlu kamu buat, yang permulaan dia. Itulah. Okey. Cari gambar dulu. Gambar subjek. Okey, kalau catatan tu, pertandingan catatan tu, cari gambar karya tokoh tu dengan karya dia. Okey, jenis-jenis karya dia. Aliran tu. Aliran apa itu karya? Gunting, print, tampal. Okey, kalau siapa mau buat perabot, ada orang mau buat perabot, cari jenis-jenis perabot, duduk, kursi, gunting, tampal di atas kertas. Itu dulu. Untuk hari ini, untuk esok 2 hari ini, itu saja kerja kamu. Lepas itu baru kita pergi kepada pengolahan idea. Pilih mana satu kamu. Daripada gambar itu kamu akan dapat idea. Saya mau buat macam begini tu. Okey, macam ini, cantum ini. Okey. Ikan, orang. Kalau batik, ikan, orang, perahu, laut. 4 subjek. Jadi ada gambar lah. Gambar ikan, perahu. Kalau tidak mau ikan pun dapat juga. Nampak gambar nelayan macam mana rupa dia. Selain daripada itu, boleh juga pancing, rambat, pukat. Semua gambar-gambar tentang subjek. Kemudian daripada gambar subjek tu, barulah kita boleh tahu apa yang kita mau bikin. Boleh faham? Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi akan datang. Sebab saya terangkan ni, sebab saya takut kamu tertinggal lah. Kalau semua tidak hantar, artinya semua tidak ambil PSB ya. Okey. Lebih kurang 19-20 minit. Okey. Dan jumpa lagi pada minggu dan hari yang akan datang yang lain. Harap kamu faham, tak faham boleh PM tepi. Bukan PM baru. Okey. See you again.